Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar sekalian? Kita bertemu lagi di sesi seterusnya, bahagian 2 dekat modul 1 ni. Baik, insyaAllah juga akan menerangkan beberapa soalan. Kemudian di akhir soalan, cikgu sertakan juga dengan latihan yang para pelajar boleh cuba sendiri di rumah nanti masing-masing. Kemudian lepas jawab, ambil gambar. Kemudian gambar tu biar gambar yang lawa sikit lah, supaya senang cikgu nak lihat para pelajar punya jalan kerja, ya. Sebab dalam matematik ni yang penting tu adalah jalan kerja. Kemudian lepas ambil gambar, kemudian boleh WhatsApp ke nombor ni lah. InsyaAllah nanti cikgu akan tanda dan juga akan pulangkan semula kepada para pelajar supaya para pelajar boleh lihat apa yang kesilapan yang telah dilakukan dan apakah jawapan yang betul, ya. Sebab dalam matematik ni kita kena banyak buat latihan dan tak cukup lah hanya dengan buat latihan. Yang penting juga adalah lepas buat latihan tu kena tahu sama ada latihan yang dibuat tu telah dibuat dengan betul ataupun tidak. Sebab tu cikgu perlu tanda dan juga akan tunjuklah di mana kesilapan yang perlu dibaiki dan apa jawapan yang betul supaya para pelajar boleh baikilah dari masa ke semasa. Baik, cikgu pergi terus kepada soalan yang pertama untuk bahagian 2 ni. Soalan pertama, diagram 1 menunjukkan dua pakej alat tulis yang ditulis di sebuah kedai. So kita ada pakej A dan pakej B. Dalam pakej A ada 2 batang pen dan ada 3 gam dengan harga RM20. Pakej B ada sebatang pen dan ada 2 gam dengan harga RM11. Bagi 2 pakej alat tulis itu, harga setiap botol gam adalah sama, begitu juga dengan harga setiap pen. Hitung harga dalam RM bagi sebatang pen dan sebotol gam. Ada 4 markah, ya. Banyak ni 4 markah. Baik, jadi kita perlu tahu berapa harga sebatang pen dan juga berapa harga sebotol gam, ya. Jadi dengan soalan macam ni bermaksud kita perlu ada dua persamaan linear lah untuk kita selesaikan bagi mendapatkan berapakah harga pen dan berapakah harga sebotol gam. Jadi kita langkah pertama, dalam matematik yang penting adalah dia punya step, dia punya langkah-langkah tu. Okey, kita anggap X. Okey, kita nak guna A ke nak guna B ke tak kisah, ya. Mana-mana yang murid biasa. Okey, biasanya kita gunakan X dengan Y lah, ya. So kita katakan X sebagai mewakili pen, harga pen, dan Y ni mewakili harga gam, ya. Jadi untuk pakej yang pertama ataupun mewakili persamaan pertama, kita ada 2 batang pen, jadi 2X tambah dengan 3Y, harganya adalah RM20. Okey, ini adalah untuk persamaan pertama daripada pakej A. Pakej B pula, kita ada sebatang pen, kita ada 2 botol gam. Jadi persamaan adalah X tambah dengan 2Y dengan harga sama dengan RM11. Jadi kita ada 2 persamaan. Jadi untuk menyelesaikan persamaan serentak ni, dia ada 2 cara. Sama ada para pelajar nak gunakan kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Mana-mana yang para pelajar lebih selesa lah, okay, ataupun yang mahir. Dan sebenarnya pun kadang-kadang bergantung juga kepada persamaan yang diberi. Baik, untuk persamaan ni cikgu nampak sebab sini ada 2X, sini ada X. Jadi persamaan 2 ni boleh ditukar 2X ni menjadi 2X ni menjadi 2X. Dengan cara apa? Darab semua persamaan 2 ni dengan 2. Sebab itulah dengan menggunakan kaedah penghapusan, kita darab persamaan 2 ni dengan 2. So darab semua ni dengan 2. 2 kali X, 2X. Kemudian 2 kali dengan 2Y, 4Y. 2 kali 11 sama dengan 22. Jadi persamaan 2 ni dah bertukar, dah menjadi persamaan 3. Jadi persamaan 2 ni dah sebenarnya dah tak ada. Dah bertukar menjadi persamaan 3. Nampak tak? Kita dah sama ni 2X, 2X. Jadi kita kena fikirkan pula macam mana nak supaya dia ni jadi kosong. Yang sama jadi kosong. Jadi sebab kerana dua-dua positif, maka kita tolak, ya. Bergantung, kalau sini negatif, sini positif, bergantung. Tak semestinya tolak, kadang-kadang perlu tambah. Yang penting adalah macam mana supaya dia menjadi kosong. Jadi untuk jadi kosong untuk soalan ni, kita kena tolaklah persamaan 1 ni, kita tolak dengan persamaan 3. Jadi 2X tolak dengan 2X, kosong. Okay, 3Y tolak 4Y sama dengan negatif Y. 20 tolak dengan 22 sama dengan negatif 2.
Jadi oleh kerana dua-dua negatif, kita potong-potong, dia akan jadi positif. Maka jawapannya adalah Y sama dengan 2. Kemudian berapakah pula X? Okey, jadi kita boleh gantikan Y sama dengan 2 ni sama ada dalam persamaan 1 ataupun dalam persamaan 3. Ya. Katalah cikgu pilih gantikan dalam persamaan 1. Jadi Y sama dengan 2 ganti dalam 1. Jadi persamaan 1, 2X tambah dengan 3. Tadi kita dah punya Y adalah 2, jadi ganti dengan 2 sama dengan 20. Jadi 3 kali 2 adalah 6, positif bawa ke belah kanan dia akan jadi negatif. Jadi 20 tolak dengan 6 sama dengan 14. Manakala ini adalah darab, bawa ke belah kanan dia akan jadi bahagi. Jadi 14 bahagi dengan 2 sama dengan 7. Jadi X sama dengan 7, Y sama dengan 2. Baik, selesai soalan yang pertama. Kita pergi seterusnya soalan yang kedua. Rajah 2 menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang terdiri daripada sebuah prisma tegak dan sebuah piramis tegak yang tercantum pada sata TU-VW. X terletak tegak di atas tapak TU-VW. Trapezium QR-VU adalah kelihatan rentas. Okay, seragam prisma itu diberi PQ sama dengan TU sama dengan UV sama dengan 8. PQ mana? Ini 8. TU 8, kemudian UV pun 8. Kemudian dia kata QR, VU, QR, okay, VU adalah keratan rentas seragam prisma itu. Ingat, ini dia punya keratan rentas. Baik, soalan pertama, hitung isi padu dalam cm prisma itu. Yang mana prisma? Prisma yang bawah ni. Yang atasnya adalah piramid tegak lah. Baik, jadi untuk kira isi padu prisma, pertama sekali kita kena cari berapakah luas dia punya keratan rentas. Kemudian baru kita darab dengan dia punya kedalaman ni. Ya, jadi dalam prisma ni akan ada satu ni yang tak sangat panjang lah. Dia punya tinggi tak sangat panjang. Ini tak sangat panjang. Ini dia punya tapak. Ya. Jadi macam mana nak ni selesaikan masalah ni, kita cari dulu luas ni. Jadi yang tak sangat panjang ni kita tambah. Ini dia punya formula untuk luas prisma ni. Okey, sampai sini sebenarnya dia sampai luas kali 8 tu adalah dia punya isi padu lah. Okey, jadi untuk isi padu ni kita cari luas dan darab dengan dia punya kedalaman ni, yang 8 cm ni. Baik, jadi untuk formula luas 1/2 darab dengan kurungan yang tak sama panjang ni 10 tambah dengan 8 kali dengan dia punya tapak 4. Kemudian ini adalah luas, kemudian kali dengan 8, 8 ni adalah kedalaman, maka itu adalah dia punya isi padu. Jadi seperti biasa guna kalkulator, murid-murid akan dapat 288 cm padu. Baik, kemudian soalan yang kedua, diberi isi padu gabungan pepejal itu adalah 420 cm, hitung tinggi dalam cm piramid itu. Diberi isi padu piramid ni, piramid tegak, dan juga isi padu prisma ni adalah 420, gabungan dua ni. Dan tadi kita dah tahu dah berapa isi padu prisma ni, ya. Dan tambah 2 ni kita akan dapat 420. So ni dia punya idea lah. Isi padu prisma tambah dengan isi padu piramid tegak ni sama dengan 420 cm kuasa 3. Jadi isi padu prisma kita dah tahu iaitu 288. Sekarang ni kita perlu cari berapakah isi padu piramid tegak ni, kemudian tambah dengan isi padu prisma kita akan dapat 420. Jadi apa formula isi padu prisma, isi padu piramid? 1/3 luas tapak kali dengan tinggi. Sebenarnya formula ni diberi. Diberi. Tapi sebenarnya kalau murid dah hafal, jadi para pelajar boleh buat dengan cepat. Ya. Cuma kalau tak confirm tu, tak sure, boleh check lah dengan dengan formula yang diberikan dekat depan kertas soalan tu. 1/3 luas tapak, ini luas tapak. Okay, sama dari 8 kan? So 8 kali 8, dan ini dia punya tinggi. Tinggi inilah yang kita tak tahu, yang kita nak cari, maka kita gantikan dia sebagai X. Ya. So darab 288 tambah dengan ni 8 kali 8, 64, darab dengan S 64X. Ya, kemudian ini positif, bawa sana jadi negatif, tolak saja 420 tolak dengan 288. Para pelajar akan dapat 132. Kemudian 3 ni kali dengan 132. Okey, kita akan dapat 396. Ini darab, bawa ke belah kanan dia akan jadi bahagi. Jadi 396 bahagi dengan 64, kita akan dapat 606.9 cm. So itu adalah
ketinggian piramid ni. Boleh ya? Baik, kita pergi soalan yang ketiga. Rajah 3 menunjukkan sebuah CD berbentuk bulatan dipotong daripada sebuah keranjang aluminium berbentuk segi empat sama dengan sisi 10 cm. Sisi 10 cm bermaksud dia punya diameter pun 10 lah. Sebuah lubang berdiameter 2 cm kemudian dipotong daripada bahagian tengah. Ini pun sama, dia punya diameter adalah 2 cm bermaksud dia punya jejari itu adalah 1. Okay, jejari ini diameter, kemudian bahagi 2 itu adalah jejari. Baik, menggunakan pi sama dengan 22/7, hitung perimeter dalam cm CD berlorek itu. Yang kita nak cari perimeter ni yang kat luar ni. Okay, ni dan juga dalam ni lah. So itulah dia punya perimeter. Baik, dia punya ukur lilit kita panggil kan. Okey, jadi apa dia formula lilitan bulatan? 2 pi j. J ni adalah jejari. Baik, oleh kerana tadi kita diberi bahawa sisi ni adalah 10 atau yang kata lain ni adalah 10 diameter 10, maka dia punya jari adalah 5. Okey, manakala diameter untuk bulatan kecil dalam ni, yang lubang ni adalah 2 cm, maka dia punya jari adalah 1. Okey, bahagi 2, 1 cm. Jadi, berapakah dia punya lilitan yang besar ni? Okey, masukkan dalam formula 2 kali dengan 22/7. Okey, kita punya pi kali dengan jari 5. So, kita akan dapat 31.43. Okey, begitu juga dengan lilitan bulatan kecil. Masukkan dalam formula 2 darab dengan 22/7 kali dengan 1. Kita akan dapat 6.229. So, tambah saja. 31.43 tambah dengan 6.29. So kita akan dapat 37.72 cm ya. Okey, selesai untuk soalan A. Kita pergi pula yang terakhir, soalan B. Luas dalam cm kuasa 2 CD kawasan berlorek. Kita nak cari berapakah luas CD yang kawasan berlorek. Dia punya idea, kita cari keseluruhan luas bulatan CD ni, kemudian kita tolak dengan luas lubang ni ya. Baik, apa je formula bulatan? Pi j kuasa 2. So dapatkan luas bulatan yang kawasan berlorek, luas bulatan besar tolak dengan luas bulatan kecil. Okey, masukkan dalam formula. Kita punya pi adalah 22/7 darab dengan 5 kuasa 2. Okey, untuk bulatan besar, kemudian tolak dengan bulatan kecil tu, lubang tadi tu. Kita tolak dengan 22 per 7 kali dengan 1 kuasa 2. Okey, so kita akan dapat 78.57 tolak dengan 3.14 sama dengan 75.43 cm kuasa 2. Jadi itulah penyeluas CD pada bahagian yang berlorek. Boleh ya? Okey, baik. Jadi seterusnya di bawah ni cikgu ada menyediakan 3 latihan. Latihan pertama ni, ini kemudian ni adalah latihan yang kedua. Ini latihan yang ketiga. Seperti biasa, cikgu minta murid-murid supaya buat latihan ni di rumah. Dan sebenarnya cikgu sangat galakkan kalau murid-murid tu dia sambil buat latihan tu dia salin. Okay, ini latihan lah, bukan dalam periksa. Salin soalan ni supaya sambil menyalin tu murid-murid tu akan berfikir dan cuba untuk memahami apa soalan tu. Dengan kata lain, murid-murid akan melatih minda murid-murid tu untuk mencerap soalan tu dengan cepat. Okey, jadi boleh ada masa boleh ni kalau tak nak lagu tak apa. Yang penting sebenarnya salin soalan ni, kemudian cuba highlight apa maklumat-maklumat yang diberikan. Jadi 16 cm, kemudian ini dia punya isi padu gabungan isi padu pepejal. Okey, ini 4 markah. Okey, begitu juga dengan yang kedua untuk kita menyelesaikan persamaan dah diberitahu tidak menggunakan kaedah matriks. Jadi murid-murid boleh menggunakan kaedah seperti yang cikgu tunjukkan kat atas tadi, sama ada nak gunakan kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Okey, kemudian ini soalan yang nombor 3 ya. Kena pasti apa maklumat-maklumat yang diberikan. Ya, jadi murid-murid boleh cuba dulu. Okey, kemudian tunjuklah jalan kerja tu dengan baik sikit, latihlah supaya benda tu akan jadi satu habit sehingga murid-murid menghadapi peperiksaan sebenar nanti ya. Kena tulis dengan baik. Jadi lepas siap, ambil gambar, kemudian hantar
ke nombor ni, WhatsApp ke nombor ni, insyaAllah juga akan tanda. Lepas juga akan tanda, juga akan pulangkan semula kepada murid-murid. Jadi murid-murid boleh lihatlah di mana kesilapan dan kelemahan yang perlu dibaiki. Itu saja.